Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 5. Okay, kita bertemu lagi dalam subtopik yang terakhir. Okay, subtopik yang terakhir iaitu aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa industri. Okay, dalam subtopik yang terakhir ni hanyalah pembacaan sahaja dan diingatkan supaya baca buku teks sepenuhnya. Okay, so ini semua saya ambil daripada buku teks. Okay, so kamu boleh aplikasikan di dalam pembacaan kamu dan saya harap kamu semua stay tune, keep in touch with me. Okay, jangan putus asa. Okay, dalam musim-musim yang genting ini, semoga kita semua dirahmati. Okay, so kita tengok kepada subtopik yang terakhir dalam bab 5 iaitu aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa industri. Pernah tak kamu dengar mengenai teknologi hijau? Apa tu teknologi hijau? Sebenarnya teknologi hijau ni, pelajar-pelajar sains kelas yang lain, bukan sains tulen, sains biasa, sains teras, mereka dah belajar mengenai khusus untuk teknologi hijau sahaja. Teknologi hijau. Tapi kalau macam kamu belajar teknologi hijau dalam pengurusan sisa industri. Khusus dalam sisa industri sahaja. Macam pelajar sains KSSM yang sains teras, mereka belajar teknologi hijau in widely. Dalam semua aspek, semua sektor dia kena belajar. Okay, so kamu hanya fokus kepada pengurusan sisa industri. Sebab itu dimasukkan di dalam subtopik khas di dalam bab 5 ini. Dulu, semasa KBSM, subtopik teknologi hijau dalam teknologi hijau ni tiada dalam subtopik KBSM. Tetapi di dalam KSSM dimasukkan di dalam bab 5. Jom kita lihat apa yang akan kamu belajar untuk subtopik ini. Okay, yang pertama, kamu kena pandai terangkan. Okay, kamu terangkan balik dengan contoh. Apakah itu teknologi hijau? Okay, kemudian, kamu menghuraikan aplikasi teknologi hijau dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okay, maksud dekat sini kita hanya fokus kepada sisa dan air sisa sahaja. Okay, kemudian, kita akan pergi kepada mewajarkan. So, adakah kamu boleh buat kewajaran? Maksudnya, penerangan. Okay. Aplikasi teknologi hijau ni wajar tak digunakan dalam kehidupan kita? Okay. Digunakan di kehidupan kita. So, kalau kamu tengok dekat sini, terdapat tiga standard pembelajaran yang perlu kamu capai. Okay. Pertama, kita tengok kepada perkembangan teknologi hijau dekat negara kita. So, sebelum itu, cikgu nak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau. Teknologi hijau adalah suatu teknologi. Teknologi atau aplikasi yang dibangunkan untuk mengurangkan impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Maksudnya kita menggunakan aplikasi teknologi hijau ni, kita nak selamatkan alam kita daripada aktiviti-aktiviti manusia. So kita tahu bahawa dunia kita ataupun bumi kita sekarang berada dalam bahaya. Macam mana, kenapa cikgu kata dalam keadaan bahaya? Kerana banyak pokok-pokok ditebang, banyak hasil-hasil hutan diambil tanpa kebenaran dan kebanyakan pencemaran pun berlaku. Banyak dekat sungai. Baru-baru ini pencemaran di Sungai Kim Kim, pernah dekat Johor. Dia membuatkan apa kesannya? Kesannya adalah penduduk di sekitar itu tidak dapat menikmati contohnya macam sungai tersebut, mereka selalu mandi dekat sungai, tak dapatlah mandi sebabnya terdapat pembuangan air sisa daripada industri. So kita nak selamatkan dunia kita, kita nak selamatkan bumi kita. So bagaimana? Daripada tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia. Jom kita lihat. Kamu sekarang ni kamu hanya fokus kepada pembuangan air sisa. Dasar teknologi hijau. Dasar teknologi hijau kita nak sebagai pemacu, iaitu pertumbuhan ekonomi negara ke arah pembangunan yang mapan. Sebenarnya dalam teknologi hijau ni kita ada banyak sektor. Kalau kamu belajar ataupun kamu lihat silibus pelajar sains KSSM, pelajar tingkatan 4 yang baru ni kita belajar, mereka belajar mengenai sektor pengangkutan, sektor pertanian, sektor pembuangan air sisa yang akan kamu belajar ini. Dan pelbagai sektor yang
mereka pelajari. Okey. So, kita lihat. Okey, ini adalah tunggak dasar teknologi hijau. Yang mana dia ada 4 tunggak, yang mana kita yang pertama, okey, dari dasar tunggak tenaga yang pertama adalah tenaga. Yang mana kita nak mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosi kecerdasan tenaga. Maksudnya dekat sini kita nak menggunakan tenaga alternatif. Okey, tenaga alternatif tu maksudnya tenaga yang boleh dibaharui. Okey, contohnya bahan api fosil. Okey, bahan api fosil adalah satu tenaga. Dia menghasilkan tenaga, tetapi tenaga tersebut boleh habis. Satu. Okey, satu lagi tenaga tersebut ia boleh membuatkan pencemaran alam sekitar. Okey, pencemaran alam sekitar. Okey, kemudian so kita nak menggunakan tenaga yang mana mesra kepada alam. Yang mana boleh tidak akan habis, kita akan boleh gunakan continuously. Okey. Kemudian alam sekitar. Okey, alam sekitar kita nak memelihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar. Maksudnya dekat sini penebangan pokok. Yang secara haram. Okey, pembalakan secara haram. Okey. Apa yang berlaku kalau deforestation ataupun pembalakan ataupun penyahutanan ni? So, apa yang berlaku? Yang pertama kesannya adalah peningkatan gas karbon dioksida. Yang mana apabila kepekatan karbon dioksida yang meningkat dekat bumi kita, apa akan terjadi kepada bumi kita? Greenhouse effect, kesan rumah hijau. Itulah sebabnya bumi kita ni terasa panas. Terasa panas. Panas yang melampau. Sebab itu kamu rasa macam dalam pukul 12 pun dah agak panas. Okay, agak panas. Memang sangat panas. Pukul 12 tu dah panas. Sebab apa? Kenapa? Dia gas-gas, okay, gas-gas rumah hijau. Contohnya gas karbon dioksida, okay, yang meningkat tu yang sebabkan penebangan pokok. So, gas karbon dioksida meningkat. So, dia akan menipiskan lapisan ozon. Ini yang menyebabkan kita punya bumi berasa panas. Okey, kemudian ekonomi. Okay, kita nak meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. So, pelbagai teknologi yang kita dah gunakan dan pelbagai inisiatif dah kerajaan bagi untuk membangunkan ekonomi kita. Okey, kemudian sosial, meningkatkan kualiti hidup kita semualah. So, bila kita dah ada pekerjaan, sektor industri buka, sektor swasta buka. So, banyak orang ada kerja. So, kebanyakan manusia ataupun kita sendiri sebagai manusia mempunyai pekerjaan untuk meneruskan hidup kita. Okey, kemudian ini yang cikgu cakap sektor-sektor di dalam teknologi hijau. Okey, sekarang kamu hanya fokus kepada pengurusan sisa dan air sisa. Okey, yang pertama bekalan tenaga. Yang cikgu cakap tadilah. Okey, tenaga mesti kita nak kaji mengenai tenaga yang boleh dibaharui. Contohnya solar, matahari, hidro, air, geoterma, berapi, angin. Tenaga angin. Kalau kat Malaysia, geoterma ni tak berapa sangat lah. Angin pun tak. Sebab dia kita punya iklim tidak sesuai. Okay, pengangkutan. Okay, kita nak cari satu kenderaan bahan yang tidak menggunakan bahan api fosil yang membebaskan gas-gas monoksida. Okay, yang mana boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. So, pengangkutan alternatif contohnya kereta hybrid ataupun kereta elektrik ataupun penggunaan carpooling. Carpooling tu maksudnya perkongsian kereta. Ataupun kita menggunakan, kalau kita kat Perak ni tak adalah LRT. Kalau dekat bandar adalah LRT. Dan pejalan kaki mampu ke nak jalan kaki kan. Okay, so kemudian bangunan. Okay, penggunaan bahan binaan mesra alam dan bangunan jimat tenaga. Contohnya, okay, kalau kita lihat dekat KL, okay, ada satu bangunan tu dia menyerap tenaga solar. So, dia menggunakan bangunan tersebut sendiri, dia menggunakan tenaga solar di dalam penghasilan tenaga. Okay, kemudian pengurusan sisa dan air sisa. Okay, kalau kita tengok, okay, so adakah kamu tahu? Okay, kamu buang najis semua kan? Kita tahu Indah Water akan ambil, so dia akan pergi mana? Adakah kamu tahu bagaimana pengurusan air sisa tersebut? Dan air sisa daripada kilang, industry waste, okay, sisa-sisa baki daripada kilang. Okay, bagaimana mereka rawat benda itu menjadi berguna kepada kita sendiri. Okay, so nanti kita akan fokus kepada itu. Pertanian dan perhutanan. Okay, kita penggunaan baja kompos dan pemeliharaan hutan. Okay, ingat kat sini ya. Okay, kalau kamu lihat, okay, banyak ladang-ladang, contohnya ladang sayur-sayuran dia menggunakan racun atau menggunakan baja. Baja yang kimia, chemical fertilizer ataupun baja kimia. Yang mana baja kimia tersebut apabila diserap di dalam tanah, dia akan mencemarkan tanah. Okay,
pencemaran tanah tersebut kan kita siram menggunakan air. Air itu teralih pergi ke mana? Ke sungai. Okey, bila ke sungai, siapa yang akan minum air kat sungai? Kita yang akan minum air dekat sungai. Sebab sungai tersebut dia akan mengalir terus pergi ke laut. Okey, banyak ceritanya lah kan. Okey, kemudian industri. Okey, is the fastest planet from the sun, penggunaan alatan dan teknologi cekap tenaga. So, kat sini industri, penggunaan sektor industri yang membangunkan teknologi kecekapan tenaga. Okey, kita fokus kepada pengurusan sisa dan air sisa. Tadi macam cikgu cakap, macam mana? Cuba kau fikir. Fikir dekat mana bila kita membuang apa-apa air sisa daripada kita punya tandas, kita akan alih kepada tangki. So tangki tersebut dia setiap tahun, bila dah penuh ke, nanti Indah Water akan datang, dia akan serap dekat taman kamu, dia akan serap. Kan ada satu tempat untuk pembuangan perkumbahan. Sistem perkumbahan tu. So dia akan serap daripada situ. Dekat mana? Lepas tu dia bawa ke mana? Cuba kamu fikir, kat mana dia bawa? Dia nak buat apa benda tu? Di sinilah aplikasi penggunaan teknologi hijau di dalam pengurusan sisa dan air sisa. Yang pertama. Yang pertama, di antara pendekatan teknologi hijau yang pertama, dia nak melihat pelupusan sisa. Bagaimana pelupusan sisa itu dilakukan? Bagaimana pelupusan sisa itu dilakukan, dan kemudian bagaimana pengurusan tempat pelupusan. Contohnya tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. Pengurusan sisa tu maksudnya kita buang sampah. Selalu kita buang sampah, kita tengok je lori sampah angkut sampah kita. Adakah kamu tahu di mana dia longgokkan sampah tersebut? Apa dia buat dengan sampah-sampah tersebut? Dengan populasi manusia yang semakin meningkat, dengan populasi manusia yang semakin ramai, sebagaimana mereka menguruskan tempat pelupusan? Adakah kamu terfikir? Kamu hanya tahu buang, tapi kamu tak terfikir bagaimana mereka menguruskan tempat pelupusan tersebut. Kemudian olahan air sisa. Ini yang cikgu cakap mengenai sistem kumbahan. Bagaimana sistem kumbahan tersebut dirawat. Dirawat untuk diguna semula. Untuk apa? Mari kita lihat apakah kegunaan dia. Teknologi hijau yang diguna pakai dalam pengurusan sisa dan air sisa. Yang pertama, pengurusan sisa dengan lebih cekap. Dan kedua, pengurangan pembebasan gas rumah hijau. Gas rumah hijau contohnya gas apa? Gas karbon dioksida. Kemudian penyingkiran air sisa yang lebih bersih. Bagaimana kita nak alihkan air sisa yang kotor tu, kita nak jadikan dia bersih. Bagaimana kita nak rawat dia? Kemudian kesan karbon juga secara tidak langsung dapat dikurangkan. Dan pelbagai kaedah alternatif dapat menguruskan sisa dan air sisa dapat diterka melalui teknologi hijau. Kita ada pelbagai kaedah alternatif yang ada untuk kita menguruskan air sisa dan pembuangan sisa tersebut. Kamu tengok, ini dalam buku teks kamu. Kalau kamu nak baca lagi, baca dalam buku teks. Yang ini cikgu hanya menerangkan. Kalau cikgu nak show kepada kamu buku teks terlalu panjang, mesti kamu akan bosan cikgu baca je. Tengok ni. Tengok baik-baik ya apa yang cikgu dah cakap. Kamu buang sampah. Kamu buang sampah, kamu masuk dalam plastik, kemudian lori sampah akan ambil sampah tersebut. Lori sampah akan ambil sampah tersebut. Kemudian, ataupun kita sebagai rakyat Malaysia dah diperkenalkan mengenai 3R, iaitu kita boleh recycle, reuse ataupun reduce. So kalau yang nampak sini, dia adalah kotak untuk recycle. Sama ada untuk kaca, untuk plastik, untuk plastik ke, untuk kaca ke, untuk kertas. So yang ini adalah pengasingan sisa. Pengasingan sisa. So kita pergi kepada yang pertama dulu. Bahan buangan sisa pepejal yang kamu buang tu akan diangkut oleh lori sampah. Dia pergi mana? Dia akan pergi ke pusat pengasingan sisa. Dekat sini dia akan asingkan. Tengok banyak tak benda yang dia kena asingkan. Sebab dalam satu plastik sampah kamu tu ada sisa makanan, ada kayu mungkin lah. Ada kertas, mungkin orang yang tak suka nak asingkan. So ada pelbagai sampah. So dekat pusat pengasingan sisa dia akan asingkan.
Okey, kemudian dekat situ dia akan pergi kepada penunuan ataupun incineration. Okey, dia akan incineration, dia akan proses beberapa bahan yang dibuang daripada pembuangan sisa. Dan ada juga dia pergi kepada tempat pelupusan. Dia terus lupus dan pergi kepada olahan larut lesapan di tapak pelupusan. Okey, apa itu bahan larut lesapan? Okey, bahan larut lesapan merujuk kepada cecair yang tercemar yang terhasil daripada penelusan penelusan air sisa. Okey. Kemudian tempat pelupusan. Okey. Tempat pelupusan daripada hasil pelupusan tadi pun dia akan menghasilkan satu gas, iaitu kita panggil dia adalah gas metana. Okey, bagaimana pula dengan yang dah buang ikut kepada recycle? Okey, kaca, plastik dan kertas. So, pengasingan sisa tersebut dia akan pergi kepada pusat kita semula. Dia akan pergi kepada pusat kita semula. Dan masa pusat pengasingan sisa tadi pun, kalau ada kertas, plastik ataupun benda yang boleh kita recycle balik, dia akan pergi kepada kita semula. So, ini adalah step-step. Bagaimana pengurusan bahan sisa. Bahan sisa. Adakah kamu tahu? Tadi pengurusan bahan sisa. Sekarang kita nak belajar pengurusan air sisa. Air sisa ni, apa tu air sisa? Air sisa adalah bahan buangan berbentuk cecair. Sama ada dia terdiri daripada sisa daripada manusia, ataupun sisa makanan, minyak ataupun bahan kimia. Yang ini dia lebih kepada industri lah. Kemudian, air sisa. Kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, air sisa daripada domestik. Kedua, air larian stormwater. Yang ketiga, air sisa industri. Yang ini kita nak fokus kepada air sisa industri sahaja. So air sisa industri ni sama ada dia mengandungi bahan kimia acronitril ataupun bentil benzina ataupun toluene. Ini adalah bahan kimia. Ataupun dia juga terdiri daripada logam berat. Contoh logam berat adalah arsenik, merkuri dan plumbum. So bahan kimia tersebut sangat berbahaya dan sukar untuk terurai secara biologi. Bahan kimia, tapi kalau air sisa daripada manusia, air buangan daripada manusia tak ada masalah. Dia boleh terurai secara biologi. Tapi bagaimana bahan kimia, logam berat, dia tidak mudah untuk terurai secara biologi. Apa cikgu secara biologi? Secara biologi itu maksudnya secara sendirinya dengan menggunakan bakteria ataupun mikroorganisma. Dan bahan kimia tersebut juga memerlukan kaedah olahan yang lebih sistematik agar tidak mencemarkan alam sekitar. Agar tidak mencemarkan alam sekitar atau menjejaskan kesihatan. Kaedah olahan larut lesapan di tapak pelupusan dengan menggunakan apa? Dia menggunakan prinsip elektrolisis. Kita dah belajar mengenai elektrolisis, yang mana dia juga dikenali sebagai elektropenggumpalan, merupakan pendekatan teknologi hijau yang boleh digunakan untuk mengolah air sisa termasuk air sisa industri. Maksudnya dekat sini, air sisa industri itu dia akan pergi kepada proses, nama dia adalah di tapak pelupusan, nama dia adalah kaedah olahan larut lesapan. Dekat sini dia menggunakan prinsip elektrolisis. Nama dia adalah elektropenggumpalan. Jom kita lihat bagaimana elektropenggumpalan itu terjadi. Tadi cikgu cakap dia pakai elektrolisis kan? So, elektrolisis dia ada menggunakan elektrod karbon. 2 elektrod karbon ataupun kuprum. Yang mana digunakan manakala air sisa pula sebagai elektrolit. Sebagai elektrolit. Air sisa yang bahan buangan tadi tu akan dijadikan sebagai elektrolit. Dia lebih kurang kalau dalam industri dia besar sikit lah kan. Tapi kalau macam kita boleh lukis dalam apa yang kita dah belajar. Apa yang kita belajar? Kita belajar hari tu kalau dalam elektrolisis, yang bawah ni kita panggil dia sebagai elektrolit. So sekarang ni air sisa sebagai elektrolit. Air sisa. So air sisa ni sebagai elektrolit.
Okey. Yang ini cikgu punya gambaran untuk elektrolisis yang kita dah belajar lah ya. Okey, kemudian dia juga ada elektrod. Okey, sama ada dia menggunakan elektrod dekat sini, okey, sama ada dia menggunakan elektrod karbon ataupun elektrod kuprum. Okey. Bila dia kata elektrolisis, maksudnya dia menggunakan satu tenaga, okey, yang mana tenaga kimia akan menukarkan menjadi tenaga elektrik. Salah. Tenaga elektrik menjadi tenaga kimia. Okey. So, elektrod tadi dia kata, okey, elektrod atau kupon akan digunakan manakala air sisa sebagai elektrolit dalam proses elektropenggumpalan. So, nama proses ni adalah elektropenggumpalan. Okey. Bahan pencemar akan membentuk gumpalan ataupun flok. Okey, dapat diasingkan dan dari air seterusnya disingkirkan sebagai bahan enap cemar. Maksudnya nanti dia akan ada aliran terus dia akan disingkirkan, okey, bahan pencemar tersebut. So, bahan enap cemar setelah dirawat dengan betul boleh digunakan sebagai baja. Dia bukan buang semata-mata. Dia jadikan sebagai baja. Okey, dijadikan sebagai baja. Okey, dalam sektor pertanian atau dilupuskan dengan kaedah yang bersesuaian bergantung kepada komposisi bahan terdapat dalam bahan enap cemar. Okey, air sisa yang sudah diolah tadi, okey, akan dapat diguna semula untuk pengairan tanaman atau disingkirkan sebagai effluent. Okey, effluent. Okey. Kemudian, okey, maksudnya nanti, so bila dia dah rawat dekat sini, dia akan terenap. So, mungkin kemudian dia akan dirawat. Dia kemungkinan benda yang dirawat tadi, dia akan jadikan baja ataupun dia akan menjadikan, akan alihkan kepada pengairan tanaman. Okey. Kemudian, okey, jom kita lihat satu video. Tapi video ni dalam bahasa Inggeris, tak apa kan? Tapi simple je bahasa Inggeris je, jangan risau. Okey, yang tadi cikgu cakap effluent kan? Apa itu effluent? So, effluent ialah bahan buangan dalam bentuk cecair yang dialirkan ke dalam sistem peparitan atau sumber air. So, kita nak tengok yang ini, air sisa, macam mana dia nak proses ataupun dia nak rawat balik air sisa industri. Mari kita lihat bagaimana. Tapi bahasa Inggeris tau, tapi kamu faham. Saya rasa kamu faham. Janganlah allergic sangat bahasa Inggeris, okey? So, ini bahasa international kan? So, insyaAllah boleh faham, okey? Fahamkan. Cikgu kuatkan sikit dia punya volume. Bagi high speed. Okey, high volume. Okey. Ini tapak pelupusan air sisa. Wastewater flowing into the Atlantic Treatment Plant first passes through the preliminary treatment facility. In this earliest state of treatment, sand, debris, and man-made objects like rags, paper, metals, and plastics are removed. These materials are separated from the wastewater and are sent to a landfill. Next, the wastewater is sent to the primary clarifiers. A clarifier is a large sedimentation tank where the wastewater is quiescent. Heavy solids sink to the bottom, while lighter organics, such as the oils, fats, and grease from cooking, float to the top. During primary treatment, about 20% of the organics and 40% of the solids are removed. At the aeration tanks, secondary treatment removes the remaining organics and solids. Sugars, starches, proteins, detergents, and soaps are broken down by naturally occurring microorganisms in the tanks. Air, needed for the microorganisms, is supplied from blowers located in the blower and electrical building. Next, the wastewater is piped to the secondary clarifiers. Microorganisms are separated and returned back to the aeration tanks. Revolving arms simultaneously withdraw the concentrated microbes from the bottom and skim the foam from the top. Clear effluent from the secondary clarifiers is called secondary effluent. The last stop for treated wastewater is disinfection and effluent pumping. Here, in the contact tanks, a disinfectant similar to concentrated bleach is added to the clear effluent to kill disease-causing bacteria. Then the clear effluent is discharged back into the environment.
Solids handling is another important part of the Atlantic plant. Make sure we're at the level we need to be at for the day. Large anaerobic digesters create the perfect environment for microscopic bacteria to break down the solid material, turning it into stable organic matter known as biosolids. This valuable product is recycled as a natural soil amendment. Yang ini dia akan jadi natural soil. Acid phase Tanah. digestion Tanah process baja that lah. was implemented as part of this project will enable HRSD to capitalize on all of the methane that's produced by the digestion process and use it for both process heating and the generation of electricity. HRSD, a leader in wastewater treatment, protecting public health and the waters of Hampton Roads by treating wastewater effectively. Kita nak rawat air sisa The Atlantic kita. Treatment Plant is a key component of the infrastructure to meet the needs of the City of Virginia Beach and the City of Chesapeake today, tomorrow, and for years to come. Okey, so itu sahaja untuk pengurusan air sisa. Faham ke? Nampak tak? Dia punya tempat tu sangat luas. Sangat luas. Yang ini untuk asingkan bahan-bahan yang jenis protein, yang jenis effluent yang lain. Kayak ini jenis yang lain. So, kita nak lihat. Okay, apa yang kita belajar dalam kita punya syllabus. Okey, nampak tak? Sama tak yang macam yang dia tunjuk dekat video tadi? Lebih kurang sama kan? Okey, yang pertama. Okey, kan air sisa dah buang daripada industri tadi. Okey, dia akan alihkan pergi ke air sisa. Okey, dia akan dipam masuk ke dalam ni. Okey, dia akan jadi gunakan pam lah. Okey, pada peringkat yang kedua, okey, dia akan asingkan. Okey, mestilah ada sisa pepejal, mestilah ada air. So, air dan sisa pepejal tadi akan diasingkan. Okey, kemudian okey, bahan yang enak cemar tadi, okey, dia akan kumpulkan dekat sini. Nombor 5. Okey, iaitu step yang lain Jap. Okey, lepas nombor 2, step yang kedua adalah proses elektropenggumpalan. Yang cikgu lukiskan elektrolisis tadi, dekat sinilah proses elektropenggumpalan. Kiranya bahan yang dah di elektrolisis tadi akan dienap cemarkan. Okey, dia akan enapkan, kemudian kemudian bahan pepejal dan air sisa tadi yang dah diasingkan tadi, dia akan asingkan dekat tank yang nombor 4. Okey, bahan yang dah dienap cemar tadi, okey, dia yang dienap tu maksudnya dah yang termendap kat bawah tadi, okey, dia akan pergi ke pengumpulan enap cemar. Okey, dekat pengumpulan enap cemar nanti dia akan proses lah. Okey, dan kemudian dia akan jadikan baja. Macam yang tadi, dia jadikan baja tanah. Sebenarnya baju tanah yang ini pun bergunalah untuk pertanian. Okey. Kemudian, okey, air sisa. Okey, pepejal tadi dah asing dekat pengumpulan enap cemar. Okey, bagaimana dengan air sisa? Air sisa tadi dia akan rawat balik. Okey, rawat bagi bersih. Okey, kemudian dia akan pergi kepada dia akan tapis lagi sekali. Okey, sebelum dia akan ditapiskan dekat sungai kembali. Okey, dekat untuk kita alihkan kepada bahan pertanian dah. Kita nak suburkan balik pertanian. Okey. So ini adalah bagaimana proses rawatan air sisa. Tadi kita belajar bagaimana kita nak uruskan pembuangan sisa. Okey, yang ini adalah air sisa. Mengikut kepada video tadi. Actually video tadi pun kamu boleh scan, okey, dekat dalam buku teks. Okey, ada QR code. Okey. Kemudian, apa pentingnya teknologi hijau ni? Apa pentingnya teknologi hijau ni dekat kehidupan kita? Okey, yang pertama, okey. Yang pertama, kepentingan teknologi hijau, dia akan menjadikan sumber tenaga menjadi lebih bersih. Okey, maksudnya macam tadi air sisa tadi dia akan rawat, dia akan jadikan air yang bersih untuk dijadikan pengaliran di dalam pertanian. Okey, kemudian dia akan pengurusan sisa buangan yang lebih berkesan. Maksudnya macam tadi, sisa buangan yang kamu buang tadi dia akan bahagikan, dia akan asingkan mengikut, okey, kalau dia boleh kitar semula, dia kitar semula. Yang boleh dia lupuskan, dia akan lupuskan. Okey, kualiti hidup pun akan meningkat. So tak adalah pelambakan pembuangan sisa dekat tempat pembuangan sampah tu.
Okay. Sebenarnya, okay, kalau kita tengok lah kan, kalau jangan hina ya kerja-kerja orang yang buang sampah, yang kerja dekat loji, tangki air, tangki tahi ke. Tak boleh. Tangki najis tu tak, jangan kita pelecehkan. Sebab tanpa mereka, siapa yang nak rawat, siapa nak uruskan pembuangan sisa ni? Cuba kamu fikir, kalau tak ada so nanti kalau akan datang, kalau kamu kerja bahagian-bahagian macam itu, jangan rasa down ke apa ke, jangan. Itu rezeki kamu. Rezeki kita pelbagai bentuk. Okay? So, kalau tak ada benda-benda macam ini, tak ada orang yang tolong buangkan sampah, yang tak ada tolong menguruskan sampah, air sisa kamu, apa yang akan terjadi kepada bumi kita? Pernah tak tengok kat India? Nampak tak betapa kotornya negara itu dan bagaimana negara tersebut kalau kamu lihat pembuangan sisa ni tidak teratur. Tapi kalau dekat Malaysia ni dia tak teraturnya bila kita lihat dekat kampung-kampung. Dekat kampung-kampung adalah macam-macam kita nampak pembuangan sebab mereka tak ada majlis. Macam siapa yang tinggal dekat taman, kawasan taman, mereka bayar cukai untuk majlis pembandaran. Contohnya kita bayar untuk majlis pembandaran Teluk Intan. So kita akan bayar, mereka akan uruskan pembuangan kita. Pembuangan kita tu. So sebab itu jangan lecehkan pekerjaan orang. Yang penting adalah gaji yang halal. Okey. Kemudian memacu inovasi baru. Dan kemungkinan, yang benda-benda yang kamu recycle tersebut, dia akan menjadikan satu penemuan inovasi. Iaitu rekaan yang terbaru. Mana kita tahu. Ataupun pembuangan air sisa. Kemungkinan yang macam buangan air sisa tadi, kan bahan-bahan yang enak cemar tadi, boleh dijadikan apa? Boleh dijadikan baja. Okay. Dan kemudian dia membantu memperlahan pemanasan global. Semestinya lah. Adakah kamu tahu bahawa pembuangan air sisa yang terlalu banyak, pembuangan sisa lah, sampah sarap, yang kamu buang tu, dia akan menghasilkan gas. Gas tersebut adalah salah satu, dia akan menipiskan lapisan ozon. Karbon dioksida lah. Dia akan menyebabkan global warming. Pemanasan global. Global warming. Kemudian ini ingat tak dulu? Dulu dekat yang cikgu cakap Sungai King Kim tadi, pada tahun 2019. Yang mana sisa industri daripada sebuah kilang ni terus masuk ke sungai. So, hidupan mati, manusia, kita tak boleh nak ambil tangkap ikan, kita tak boleh mandi dekat situ, kita tak boleh ambil air daripada sungai tersebut. So, macam mana? So, sebab itu, hari tu, berapa hari diorang tak ada air. Sebab dia punya sistem kena tutup lah. Sebab air tu, air yang kamu minum tu, dia terus pergi ke daripada sungai kan. Sungai tu dia akan alihkan untuk kamu akan dirawat. Untuk dijadikan air minuman, air pili lah. So kalau dah tercemar, ingat tak yang macam tadi? Kan contohnya macam bahan kimia. Logam berat. Dia tak boleh dilupuskan dengan sendirinya. Tak boleh. Okay. Kemudian, jom kita jawab uji diri teknologi hijau. Okey, dah tamatlah kita punya pengajaran hari ini. Okey, jom kita buat. Apa soalannya tadi? Soalannya adalah apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau? Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau? Boleh tak? Macam biasa, masuk classpoint.app. Kod dia adalah 59636. Yang ini, setiap kali ini uji diri dalam buku teks tau. So, dalam buku teks, nanti kamu tolong tulis ya, ikut kepada video cikgu ni. Apa yang dimaksudkan dengan teknologi hijau? Apa yang kamu faham? Kamu tulislah apa-apa, cikgu tak marah. Tulis saja. Cikgu bagi masa. Kita lihat apakah dia masuk. Macam-macam jawapan. Teknologi atau aplikasi untuk jaga alam sekitar. Betul? Teknologi atau aplikasi yang dibangunkan untuk Alamak, tertinggal lah pula. Teknologi atau aplikasi yang dibangunkan. Dibangunkan untuk... Tak sampai lagi tak apa. It's okay. Terima kasih sebab respon. So kita close submission. And then we insert result as a slide. And then we save review.
Jom kita lihat apa jawapan dia. Teknologi hijau merupakan teknologi yang dibangunkan untuk kamu tertinggal kat situ. Mengurangkan impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Okey. Mungkin dia tak boleh tulis banyak Okey, kemudian kita pergi kepada soalan kedua. Okey, sediakan kamu punya class point lagi sekali. Mengapa? Okey, kenapa dia kata bahan larut lesapan? Alamak, tepat dah pula. Okay, mengapa bahan larut lesapan perlu diolah dalam proses pelupusan sisa pepejal? Kenapa dia perlu diolah? Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Kenapa bahan larut lesapan tu perlu diolah dalam proses pelupusan sisa pepejal? Kenapa? Okey, jom kita lihat apakah jawapan kawan kamu. Nurina kata, jika tidak diuruskan dengan baik, kualiti hidupan dan akan kesihatan awam akan terjejas. Betul juga. Okay, kerana bahan larut lesapan merujuk kepada cecair tercemar. So, apa yang akan sebabkan itu ini? Okay. So, terima kasih sebab respon. Okay. Okay, jom kita lihat apakah jawapan dia. Okay. Tulis ya. Ini jawapan buku teks. Kamu kena buat nanti. Untuk mengelakkan sumber air bawah tanah daripada tercemar. Betul lah macam siapa namanya tadi yang cakap tadi. Nurina tadi, dia akan menyebabkan pencemaran lah. Kualiti hidup akan kesihatan awam akan terjejas. Okay. Bahan merujuk kepada cecair tercemar. So, cecair tercemar dia akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan kamu punya sumber air bawah tanah turut akan tercemar. Okey, jom kita lihat yang seterusnya. Okey, senaraikan. Okey, dia suruh senaraikan apa? Dia suruh senaraikan teknologi hijau yang digunakan dalam pengurusan air sisa. Okey, senaraikan teknologi hijau yang digunakan dalam pengurusan air sisa. Okey, boleh ya? Tolong jawab ya. Yang tak boleh. Okey, penggunaan teknologi hijau dalam rawat sisa macam mana? Okey, yang pertama, penggunaan bakteria untuk menguraikan bahan yang berbahaya. Itu kalau yang boleh dikompos. Okey, bagaimana benda yang tak boleh dikompos? So, dia akan asingkan pengasingan sampah pepejal daripada rawatan air sisa. Okey, ataupun dia akan menggunakan bakteria dalam rawatan air sisa. Okey, penggunaan bakteria dalam rawatan air sisa. Okey, saya bagi masa 1 minit untuk salin sendirilah. Okey, bagaimana teknologi hijau dapat memperlahankan kesan rumah hijau? Okey, so jawapannya adalah penggunaan tenaga solar. So, kamu gunakan tenaga solar, tenaga cahaya matahari pada kenderaan dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida yang menyumbang kepada kesan rumah hijau. Sebenarnya, gas karbon dioksida ini yang menyumbangkan kepada kesan rumah hijau. Okey, selain daripada penggunaan kenderaan, asap kenderaan, pun sama akan menghasilkan kesan rumah hijau. Okey, so terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. So, hari ini kita akan buat latihan macam biasa, buku kerja, upload di dalam GC. Tak dapat nak upload dekat GC, tulis cantik-cantik yang ikut kepada jawapan yang cikgu bagi tu. Dan sila semak. Okey. Ada apa-apa soalan ke?